اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله atas nikmat menuntut ilmu, membaca ilmu, mengulangi ilmu dan menghafal Al-Quran Al-Karim. أما بعد فإن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع التذكر والتذكير والحث على كتاب الله والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإصلاح القلب والبعد عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Sebenarnya saya pesan kepada diri saya sendiri, kita selalu nyatakan niat yang dikatakan nisbah kepada Imam siapa? Imam Haddad Ta'alum wa Ta'alim zaman ni. Kita memperbetulkan niat dan yang paling penting kita nak cuba pupukkan ataupun kita bersihkan niat kita. Antara niat apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku sangat risau dan sangat takut dan aku berlindung daripada menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu walaupun syirik yang khafi. Maksudnya kita menuntut ilmu ni kerana nak dipanggil syekh ataupun ulama, ataupun kita membaca Quran kerana nak dipanggil sebagai qari, ataupun supaya kita menarik perhatian manusia kepada kita. Jadi sangat bahaya dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab lain beritahu 3 golongan ni yang mula yang dipanggil, dibawa untuk dihisab ke akhirat. Jadi itulah risau kita dalam kategori yang tiga-tiga tu pun ada kan. Jadi kita nak menuntut ilmu kan nak dipanggil syekh, ulama, tuan guru. Yang mana gelaran-gelaran ni memang nampak macam indah, best kat dunia. Tapi kat akhirat kita akan tinggal semua gelaran-gelaran ni. Ustaz, doktor, datuk. Di sisi Allah Ta'ala kita ni tak ada apa-apa. Jadi penting sangat kita kata tuhmah diri kita. Jangan percaya dengan diri kita. Jangan sesekali percaya dengan diri kita yang kita ni ikhlas. Kalau kita rasa diri kita ni ikhlas, maka ikhlas kita dia memerlukan kepada ikhlas yang lain. Kata guru in tadhun annaka mukhlisun fa ikhlasuka yahtaju ila ikhlas. Sekiranya kamu menyangka yang kamu ni dah ikhlas, maka sebenarnya ikhlas kamu ni memerlukan kepada ikhlas yang lain yang lagi hebat. Jadi ikhlas ni satu benda yang halus lah. Dan itulah kita risau baca kitab tebal-tebal, baca kitab yang besar-besar. Tapi di sisi Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Mungkin amalan yang menyebabkan kita masuk syurga, kita bantu orang yang susah, kita alihkan batu ataupun apa pun yang menyakitkan di jalan, itu punca kita masuk syurga. Jadi orang kata jangan kita memperkecilkan sesuatu amalan walaupun dia kecil. Sebab apa? Di sisi Allah Ta'ala kita tak tahu mana satu amalan yang diterima dan kita masuk syurga disebabnya. Tapi kenapa kita pilih jalan menuntut ilmu ni? Kerana dia adalah jalan para awliya, jalan para salihin dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan dinyatakan bahawasanya di akhir zaman banyak fitnah akan yang berlaku. Dan orang yang terselamat daripada fitnah ni adalah orang yang menuntut ilmu. Dan kerana dengan menuntut ilmu ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita
tak sama dengan orang lain untuk apa? Masuk ke syurga. Mungkin orang lain masuk syurga agak sukar berjalan dia, susah, banyak rintangan. Tapi kita dengan menuntut ilmu ni mudah. Allah Ta'ala mudahkan perjalanan kita. Okey, okay. Syed. Nanti mention perkataan apa-apa yang salah. InsyaAllah. Saya sebenarnya dah hantar kat seorang ustaz ni, suruh dia apa, betulkan lah apa yang salah. Tapi mungkin dia sibuk. Jadi dia tak dapat nak tengok habis lah. Okay, baca. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa nafa'ana bihi wa bimasyayikhina wa bi'ulumihim fid darain amin. Dukhulus sab'ina alfan al-jannata bila hisab. Dukhulus sab'ina alfan al-jannata bila hisab. ومنها أنه يدخل من أمتي إلى الجنة 70,000 بغير حساب ولم يبعث ذلك لغيره. لغيره أستاذ ada dia lam la ghairihi لغيره sallallahu alaihi wasallam. Okey. 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Maksudnya sebahagian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Ustaz. Tulis situ. Akan masuk syurga 70,000 tanpa hisab, dan perkara itu tidak berlaku melainkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Sini Allah. Sini ulama sebut ada kaedah dia bagi tahu al-adad la mafhum lah. Al-adad la mafhum lah. Maksudnya satu bilangan nombor tu tidak ada zahir dia, tidak ada kefahaman bagi apa maksud dia tu al-adad la mafhum lah. Kata bilangan nombor di sini tak difahami. Maksudnya dia bukan nak kata tepat-tepat 70,000 tu. Sebab apa kata nombor ni, kata lebih apa yang dia nak bagi tahu sini lebih kurang ataupun perkara yang paling penting untuk diberitahu ataupun untuk di highlightkan ataupun di mention. Contohnya macam hadis apa hadis tu Syed, 7 golongan yang bawah naungan bawah naungan Allah SWT ya, yang mana tiada naungan melainkan itu ulama sebut itulah adat di situ, bilangan di situ tak difahami. Sebab apa, bila kita cek balik rupanya bukan 7 golongan je, dikatakan puluhan jenis manusia yang masuk bawah naungan Allah, yang mana tiada naungan sebaliknya. Dikatakan sampai dekat 70. Jadi orang kata bila disebut nombor tu kadang-kadang tak difahami, maksudnya tak dapat dikira. Sebab dia kadang-kadang betul-betul tempat-tempat nombor tu kadang-kadang dia boleh bertambah. Contohnya macam yang hadis 7 golongan yang bawah naungan Allah tu, dia bila kita cek balik hadis-hadis lain rupanya lebih pada tu. Boleh sampai puluhan, boleh sampai 70. Tapi ada setengah hadis lain yang mengatakan yang bilangan itu memang tetap. Contohnya kita bila Allah SWT, bila kita berzikir lepas sembahyang kan 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 34
Allahu Akbar. Jadi bilangan ni orang kata apa? Bahasa moden kita apa? Fix. Apa? Dia Fix. tetap. Kita tak boleh lebih. Ha. Tapi contoh macam dalam hadis ni, dalam riwayat lain beritahu mungkin setiap daripada 1,000 tu akan masuk bersama mereka 70,000 pula. Jadi kata ni 70,000 kan. Dan daripada rahmat Allah SWT, setiap 1,000 tu masuk lagi 70,000. Jadi orang kata bilangan ni subhanallah. Jadi apa kaedah yang ulama kita al-adad la mafhuma lah. Sebab apa? Benda ni orang kata mungkin kajian para ulama atau istiqra'. Orang kata cek hadis ni, cek hadis tu, rupanya ada lebih lagi. Kadang-kadang nombor tu fix, kadang-kadang tak. Dia boleh bertambah. Jelas tak Syed? Jelas Ustaz. Kiranya apa ni macam dalam isu ni 70,000 tu kita tak boleh faham secara literal lah 70,000 Ustaz. Maksudnya boleh jadi dia boleh jadi lebih. Dan itu daripada rahmat Allah SWT. Sebab kita kira kalau 70,000 sikit juga tu 70,000. Kita rakyat Malaysia pun dah COVID dah 300,000 lah sekarang. betul Ustaz. Jadi kita rakyat Malaysia pun 60 juta. 60 juta, 30 juta. Kiranya macam ada rahsia juga nombor 7 ni Ustaz Sebabnya dalam yang kajian kata Arash Allah ni boleh dikatakan 70 yang masuk dalam Panji ni pun 70,000. Macam seolah-olah macam ada sir lah dalam bilangan 7 tu Ustaz. Antara nombor yang menarik nombor 7 ha. 7 langit, 7 petala langit, 7 petala bumi. Dan 7 ni bila cek orang barat pun suka nombor ni, 7 ni. Mungkin ada kaitan dengan agama juga. Agama-agama samawi yang lain. Tapi antara nombor yang menarik nombor 5 juga. Nombor 5 ni dikatakan nombor yang bagi saya dia agak sederhana. Sebab apa dia macam dia ada tengah kan. Maksudnya dia 5. Tengah-tengah ni dia ada tengah. Dan nombor ni nombor 5 ni yang bestnya dia ada kaitan dengan ilmu. Dari segi kita nak membaca ataupun menghafal lah. Ada satu hadis yang ulama sebut tu, man hafizal Quran khamsah lam yansa. Bahawa siapa yang menghafal Quran 5 niscaya dia tak akan lupa. 5 ni itulah ulama ada sebut mungkin 5 baris ataupun 5 ayat. 5 ayat ni kadang-kadang boleh jadi semuka lebih. 5 baris tu mudah sikit lah. Ataupun kalau macam hafal bait tu, hafal yang berkaitan dengan ilmu ni, hafal 5 bait. Macam saya cubalah 5 bait. Tapi 5 bait tu pun kerah kepala juga tu. Tapi nombor 5 ni dia menarik. Dia ada kaitan dari segi kata manhaj untuk kita menghafal Quran ataupun menghafal mata-mata ilmu. Tapi hadis yang dikatakan tu hadis yang dhaif lah, bukan hadis yang sahih. Tapi kita boleh cubalah. Dan saya cuba dia agak orang kata apa? Dia agak menarik. Kalau kita hafal 1-2 bait macam sikit pula. Kalau lebih daripada 5 macam banyak. Macam 5 tu cukup bagus lah. Dan kadang-kadang dalam hidup ni saya cuba juga nombor 5 ni. Nombor 7 tengok. Tapi nombor 5 ni dia macam 7 macam mana?
7 ada tengah-tengah ke? Dia 3.5 lah. Tapi nombor 5 ni dia ada tengah-tengah kan. Itu yang nampak macam nombor yang stabil. Betul ke Syed? Kalau 7 ni macam, kalau 7 pertengahan hari Rabu Ustaz. 7 hari. Hari Rabu. Ini Selasa, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Dia kira 4 hari tapi macam nampak seolah-olah macam pertengahan tu hari Rabu. Nampak kan. Allah Alam. Ya, kita nak bahagi tengah tu susah. Kalau Nak nombor bagi 5, tu susah lah. nombor 5 tu dia dah sini je. Mm-mm. Tapi tu Soalnya kalau saya suka nombor 5 pun 2.5 kat Ustaz. 2.5, 2.5. Kalau 7, 3.5, 3.5. yelah. Maksudnya 5 tengah-tengah kira dia antara dua-dua kan. Kalau 7 tengah antara 3-3 kan. Betul Ustaz. 7 tu yang nombor 4 tu di antara 3-3. Hari Rabu lah kalau kita 7 hari tu. Dari tapi dari segi saya suka nombor 5 ni sebab ada kaitan dengan ilmu lah. Dari segi hafal Quran dengan hafal apa? Matan. Hafal mata-mata ilmu. Kalau nak hafal mata-mata ilmu cuba try 5-5 ke. Ataupun Quran 5 baris. Setiap hari 5 baris. Ni antara yang pernah dengar Syekh Al-Jumah Hafizahullah disebut pasal hafal 5-5 ni. Man hafizal Quran khamsa lam yansa. Barang siapa yang hafal Quran 5-5 niscaya dia tidak akan melupakan Quran. Okay, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah ta'ala takhsisuhu bil kautsari wal haud. Minha al kautsaru alladhi u'tiyahu fid Yang jannah. ucapan tu sekali je. Lepas tu sambung terus. Boleh? Qala musannif kalau musannif tu terus je. Tak payah nak panjang-panjang. Qala al-musannif wa minha al-kautsaru alladhi u'tiyahu fil jannah wal haud alladhi u'tiyahu fil mawqif. Nabi SAW diberikan telaga al-kautsar. Maksudnya daripadanya telaga kautsar yang diberikan kepadanya sallallahu alaihi wasallam dalam syurga dan telaga kautsar yang diberikan kepadanya sallallahu alaihi wasallam di tempat perhentian. Ustaz, kalau saya tak tutup mic, Ustaz dengar tak? Kalau saya tak cakap lah. Tak dengar je. Okay, sini al-haud sini ini beritahu Nabi SAW beritahu bahawasanya haud dia adalah kata panjang dia jauh dia adalah sejauh perjalanan sebulan. Air dia jika haudi masiyatu syahr. Maksudnya dia punya jauh kausar tu jauh perjalanan sebulan. Ma'uhu abyadun minal laban. Air dia lebih putih daripada air susu. Wa rihuhu atyabu minal misk. Dan bau wangi dia lebih bau daripada wangian kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan orang kata air nak cedok tu daripada umpama bintang-bintang yang bergelimpangan di langit. Barang siapa yang minum daripadanya, man syariba minhu fala yadhma'u abada. Barang siapa yang minum daripadanya, niscaya dia tidak akan haus selamanya. Mudah-mudahan kita diberikan apa? Mudah-mudahan kita diberikan daripada haud Nabi SAW, maka kita akan minum, kita tidak akan dahaga selamanya. Okay, sama-sama. Kiranya telaga kautsar ada 2 ke Ustaz?
Satu di syurga, satu di perhentian. Maksudnya Ustaz, dia air yang berbeza ke ataupun air yang sama? Perhentian tu di mana Ustaz? Yang belajar dulu, Telaga Kausar ni ada dua. Telaga Kausar ni ada dua. Cuma saya lupa kedudukan dia. Yang pastinya dia ada dua. Satu diberikan dalam syurga. Satu lagi dalam tempat perhentian. Nanti saya rujuk balik guru tentang Kausar ni. Ciri dia sama ke Ustaz? Ataupun berbeza? Dua-dua tu. Wallahualam. Nanti saya rujuk guru balik tanya tu. Apa beza Okey, sama-sama. Qala al-musannif sabqu ummati bifadlih sallallahu alaihi wasallam. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون الآخرون زمانا السابقون بالمناقب والفضائل. Umat baginda yang mendahului dengan fadilat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripadanya sabda sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya kami adalah umat yang akhir yang mendahului, yang akhir dari segi zaman, yang mendahului dari segi sirah dan kelebihan. Okey. Sini maksudnya macam guru bagi tahu kita ni memang umat akhir zaman. Tapi kita yang masuk syurga dulu. Dia contohnya macam orang baru masuk kelas lambat. Dia orang pertama yang dia orang yang last sekali datang. Betul tak? Orang yang last sekali muncul. Tapi dia orang last sekali keluar. Orang yang pertama keluar. Faham tak? Dia datang kelas paling last sekali. Patutnya dia kena ni lah. Dia paling last sekali keluar. Tapi dia orang yang first sekali keluar. Macam tu lah umpama nak faham tentang. Okay, sama-sama. قال المصنف تحليل الغنائم وأن صفوف أمته سأن صفوف أمته sebab مضاف إليه صفوف وأن صفوف أمته صلى الله عليه وسلم كالملائكة. Dia ada ummati ni kena ni salah baris. وأن صفوف أمته صلى الله عليه وسلم وجعل صفوف أمته. أوكي تمام. ومنها أنه bukan وجعلت صفوف kan? wa anna kalau sini tulis kalau wa anna sepatu bayar atas kan? Wa anna sufufa ummatihi mudhafun ilaih. Betul tak? وجعلت tahlil ghanaimi wa anna sufufa ummatihi. Kalau baca sufufa dia jadi inilah, jadi apa? Sufufu tu jadi naib fa'ilah. Waju'ilat sufufu. Jadi naib fa'il. Waju'ilat sufufu. Itu sufufu jadi mudaf. Ummatihi jadi mudaf ilaih. Waju'ilat sufufu ummatihi. Oh. Yang kat sini salah Ustaz sebab dia tulis wa anna kat sini. Wa anna. Ni nuskah mana ni? Yang
Saya keluar lah. Oh, saya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Macam mana boleh terkeluar? Internet Ustaz. Minta maaf Ustaz. Ni Okay, gangguan sama Ustaz. Yahudi ni. Dia hack memang, kita. saya punya laptop ni problem sikit seminggu 2. Dia tak dapat capai internet, tapi kalau phone saya okey je. Saya pun tak pasti kenapa. Okay, sama Ustaz yang tadi tu wajib elat ke wa anna Ustaz? Saya guna apa? Ceritakan apa ni? Yang ni yang PDF Ustaz bagi tu. Tahlilil ghanaimi wa anna sufufa ummati sallallahu alaihi wasallam kal malaikah. Hubbur rasul fi Itu tajuk. Tajuk tahlilil ghanaimi wa anna tu betul lah, betul. Itu sebab dia itu sebab lepas anna tu jadi apa? Jadi isim anna. Isim anna. Mansub. Oh, saya baca kat bawah tu. Oh, saya baca bukan elat ni. Okey, baik. Sufu. Ja'alat sufufa Kalau yang tajuk tu wa anna sufufa, sebab sufufa jadi isim anna. Baik Ustaz, insya-Allah. Qala al-musannif tahlil ghanaimi wa anna sufufa ummati rahimahullah. وقال المصنف رحمه الله تحليل غنائم وأن صفوف أمته صلى الله عليه وسلم كالملائكة ومنها أنه أحلت له الغنائم ولم يعني أستاذ ولم تحل كتحل أستاذ تحل ولم تحل ولم تحل لأحد قبله وجعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة وجعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته والرفق بأمته. Nabi SAW baginya harta rampasan dan dijadikan saf-saf umatnya seperti saf-saf para malaikat. Maksudnya Nabi SAW dihalalkan baginya harta rampasan perang dan tidak dihalalkan bagi Nabi sebelumnya. Dan dijadikan saf-saf umatnya seperti saf-saf para malaikat. Dijadikan bumi baginya sebagai hamparan, tanahnya suci. Dan kelebihan-kelebihan ini menunjukkan ke atas tinggi martabatnya dan belas kasihan ke atas umatnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia beritahu khususiat ni tidak berlaku pada para nabi yang lain dan umat-umat terdahulu yang lain. Jadi harta rampasan jadi apabila berlaku peperangan, jadi harta-harta rampasan ni dia orang tak boleh nak ambil, nak kumpul nak agih-agihkan. Jadi Nabi SAW, kelebihan Nabi SAW, dihalalkan baginya untuk dia mengambil harta-harta rampasan. Jadi dulu dalam kisah saya dalam saya dulu lupa dalam kitab apa, Riyadhus Salihin tu, Sahih Imam Bukhari dia beritahu orang-orang terdahulu bila berlaku peperangan dan dia orang menang, jadi harta rampasan tu dikumpulkan. Jadi bila dikumpulkan semua harta rampasan tu,
Jadi akan turun satu api daripada langit, akan membakar semua harta rampasan tu. Tanda kepada bahawasanya Allah SWT reda ataupun diterima daripada harta rampasan. Kalau api tak turun tu maksudnya kantoi. Ada orang mencuri. Ada orang curi tulang. Jadi katakan Nabi Musa AS, api tu tak turun. Tak turun-turun. Menandakan ada orang yang curi tulang ataupun mencuri. Jadi dia ambil mungkin dalam 3-4 kabilah macam tu, kaum. Setiap ketua kabilah tu dia pegang tangan. Ni tak ada masalah. Yang kedua, dia pergi kepada ketua kaum yang kedua, dia pegang. Ni tak ada masalah. Pergi yang mungkin ketiga, keempat ni pegang, tak boleh lepas tangan. Menandakan yang berlaku curi tulang ataupun yang mencuri ni adalah daripada kaum yang ketiga ni. Jadi antara khususiat yang diberikan kepada Nabi SAW dan adalah dihalalkan baginya harta rampasan. Dan secara tabi'nya, bukan Nabi SAW sahaja yang dihalalkan baginya harta rampasan. Kita umat Nabi SAW yang selepasnya, kita dihalalkan juga mengambil harta rampasan. Jadi daripada zaman Nabi SAW sampailah zaman sahabat tabi'in sampai zaman kita ni dan zaman cucu-cucu kita, na'udzubillah kalau ada berlaku peperangan, maka dihalalkan untuk kita mengambil harta rampasan. Lepas dia dikumpulkan, diagihkan. Jadi orang kata tugas imam lah, tugas ketua yang menagihkan harta-harta rampasan. Tapi kalau dulu dah berlaku peperangan, dah dapat harta yang banyak, dah letih berperang, bertarung nyawa, lepas tu ujian mereka harta-harta rampasan ni dibakar macam tu je. Besar ujian tu. Kita kadang-kadang harta rampasan ni tak tahu. Kadang-kadang dapat, kata zaman sekarang ni dapat macam kereta percuma, dapat macam lori percuma. Lepas tu mungkin zaman dulu kalau ada hamba, dapat bibit free, khadam free, dapat maksudnya dapat mungkin wanita-wanita yang ditangkap tu jadi hamba kita lah, ataupun jadi isteri kita. Jadi subhanallah, itu satu ujian yang besar. Maksudnya dapat depan mata harta-harta rampasan yang begitu bernilai, kemudian ujian mereka kena bagi, dikumpulkan pada suatu tempat dan dibakar macam tu je. Jadi ujian umat terdahulu agak berat ujian dia, keras ujian dia. Sama-sama. قال المصنف رحمه الله ثناء الله تعالى على خلقه ومنها أن الله تعالى أثنى على خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم سورة القلم آية الرابع واستعظام العظماء للشيء يدل على إيغاله في العظمة فما الظن باستعظام أعظم كأعظم أعظم العظماء betul Ustaz? باستعظام أعظم العظماء betul Ustaz? عظيم عظيم عظيم. Okey, salah. Azam ni maksudnya yang paling agung lah. Jadi sini yang maha, bila nisbah ke Allah SWT maksudnya yang maha agung. Azam. Ya, azim agung. Jadi sirah af'al tafdhil atau mubalaghah dia azam. Isti'azami a'zamil 'uzama'i. Allah Ta'ala memuji akhlaknya.
Maksudnya daripadanya bahawasanya Allah Ta'ala memuji akhlaknya, maka ia berfirman mafhumnya. Dan sesungguhnya engkau di atas akhlak yang terpuji. Dan sesungguhnya engkau, yakni wahai Muhammad wahai Muhammad di atas akhlak yang terpuji. Dan apabila orang-orang agung mengagungkan sesuatu, menunjukkan betapa agungnya perkara yang telah diagungkan dengannya, maka apa sangkaan kita terhadap sesuatu yang telah diagungkan oleh zat yang maha agung. Oleh zat yang maha agung. Okay, sama-sama. Subhanallah, maksudnya sini yang kita faham contoh macam ni lah, kalau ada Perdana Menteri ataupun agung yang memuji seseorang ataupun mengagungkan seseorang, jadi confirm orang tu diangkat hari tu juga kan. Jadi orang tu mungkin tak dikenali, maka dia jadi sangat masyhur. Mungkin pengikut dia kat Facebook tak sampai 100 pun, kat IG pun 50, dalam masa sehari juta tu. Tapi orang kata kita nak berpaut dengan Allah SWT, bukan berpaut dengan manusia. Kerana manusia ni adalah dia pergi dan tak kembali, dan dia orang sekejap berada di atas dan sekejap dia orang berada di bawah. Dan kita nak berpaut dengan yang Allah Ta'ala yang maha berkuasa, maha agung, maha atas. Sebab orang yang berpaut dengan yang atas, yang maha atas, maka dia sentiasa akan berada dalam keadaan atas. Ataupun siapa yang berpaut dengan benda-benda yang lekeh-lekeh, yang hakikatnya dia dunu, bawah, maka dia akan jadi bawah lah. Jadi berpautlah dengan yang atas, maka kita akan sentiasa di atas. Faham? Ustaz, saya lupa lah ada orang lama. Ya, silakan. Silakan Ustaz. Saya cakap. Apa ni soalan saya, tapi saya ingat Ustaz nak habiskan dulu ulama tadi tu. Ada ulama yang sebut tadi. Itu ada setengah ulama yang sebut berpautlah dengan yang atas, yang maha atas, maka kamu akan sentiasa berada dalam keadaan yang atas, darjat dan kedudukan yang atas. Okey, sama-sama. 26. Okey, baik Ustaz. Ustaz, boleh saya tanya, ada yang kata maksud ayat tadi tu, wa innaka la'ala khuluqin azim tu, maksudnya nak kata hebatnya Nabi kat sesuatu akhlak tu dah berada di capaian yang tinggi kan, khuluqin azim, akhlak yang mulia dan agung. Tapi Nabi tu berada di atas itu lagi. Sebab tu sebut la'ala tambah dengan lam pula. Maksudnya taukid lah kan, di atas akhlak yang agung. Maksudnya akhlak Nabi tu lebih daripada tu lagi. Betul Ustaz? Saya pernah dengar ada yang sebut macam tu lah, tapi saya tak ingat contoh kisah-kisah tu yang menunjukkan akhlak Nabi tu beyond, lebih lagi daripada akhlak yang tertinggi atas. Okay, yang Syekh Ahmad Al-Hajin hafizahullah ta'ala, dia pernah sebut kat kami banyak kali, setiap dalam kitab Asy-Syifa lil Qadhi Iyad, dia beritahu bahawa Nabi SAW telah diberikan kepadanya semua setiap akhlak yang terpuji. Nampak ni, Asy-Syifa, Nabi SAW diberikan kepadanya setiap akhlak yang terpuji. Bahkan setiap akhlak yang terpuji itu dikumpulkan semua dalam Nabi SAW. Dan bukan sahaja Nabi SAW diberikan ataupun dikumpulkan semua akhlak yang terpuji kepadanya, tetapi dia telah mencapai
setiap akhlak yang terpuji tu level yang paling tinggi sekali. Faham tak? Level yang paling tinggi sekali. Jadi ulama kata, kalau kita dapat satu akhlak yang terpuji dan kita menjaga dia dan mencapai kepada satu darjat yang tinggi dalam akhlak tu, contohnya macam sifat pemurahan. Jadi pemurah ni, ada orang pemurah yang biasa-biasa, mungkin biasa-biasa ni maksudnya mungkin setiap bulan tu bagi 5, 10. Ada yang level-level main ratusan, setiap bulan tu bagi beratus. Ada yang mungkin level macam Ustaz Ebit Liu tu lah. Darjat pemurah dia tu, faham tak? Jadi orang kata, kalau kita diberikan satu sifat yang terpuji, kemudian kita menjaga sifat tersebut, kita naik dalam darjat-darjat sifat tu, nescaya kita dengan cara macam tu pun kita dah menuju jalan Allah dan menjadi seorang wali yang besar. Tapi bagaimana dengan Nabi SAW dikumpulkan semua akhlak-akhlak yang terpuji ni kepada Nabi SAW, kemudian dia mencapai darjat yang paling tinggi dalam sifat tu. Jadi Syekh Ahmad Al-Hajin Hafizahullah, dia bagi tahu macam ni, setiap akhlak yang terpuji tu dia ada dua bahasa Melayu dia dua perkara yang berlawanan ataupun dua opposite. Okay, jadi contohnya macam sifat berani. Sifat berani kan. Jadi opposite sifat berani apa? Penakut Ustaz. Okay, penakut satu. Itu yang jelas kan. Ada satu lagi yang opposite juga. Dia panggil tahawur. Tahawur ni macam berani tak bertempat. Faham tak? Oh. Berani tak bertempat. Dia panggil tahawur. Jadi berani yang betul ni maksudnya kita berani dalam keadaan yang menepati masa dan tempat. Faham tak? Contohnya bila kita berlaku peperangan, sebagai seorang pemimpin, dia kena tahu masa yang sesuai untuk attack dan masa yang sesuai untuk defend, ataupun dia pandai menggunakan kata geografi, keadaan suatu tempat tu. Adakah tempat ni akan jadi kekurangan bagi kita atau akan jadi kelebihan bagi kita? Faham tak? Jadi semua bila pergi keluar berjihad ni, yang pastinya semua dah berada dalam jalan Allah, berjihad di sisi Allah dan semua berani. Kalau tak ada keluar duduk rumah je. Tapi orang kata sifat ada setengah pemimpin yang ada sifat tahawur ni, dia tak ada sifat dia tak ada sifat syaja'ah ni. Jadi dia ada sifat tahawur ni, dia tak fikir panjang. Faham tak? Kami berada di jalan Allah. Apa kami nak takut? Allah bersama dengan kita. Ayat-ayat macam tu lah. Sekarang ni orang muda guna. Jadi dia bila berlaku peperangan tu, nampak je musuh, rumpuh je. Padahal musuh dah pasang 3, 4, 5 perangkap. Faham tak? Faham Ustaz. Contohnya macam sifat contohnya macam sifat lain. Contohnya macam sifat marah ke. Ya, sifat marah ni mungkin lawan dia dua kan. Betul Ustaz. Maksudnya dia satu, jadi kita kembali kepada sifat berani tu. Jadi sifat yang tak elok, kita jadi penakut, betul tak? Sebab dia opposite yang jelas.
Hello Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tak salah. Okay, Ustaz. jadi Okay. Sama Ustaz. Sama maaf Ustaz. okay, yang jelas sifat berani ni memang sifat yang bagus, tetapi maksudnya dia ada Allah SWT. Sifat berani sifat yang bagus, tetapi di masalah dia ada opposite. Opposite dia yang pertama yang jelas tu dia penakut kan. Ini memang jelas. Opposite yang kedua ni maksudnya tahawur. Tahawur ni maksudnya berani tapi tak bertempat. Mungkin tak menggunakan akal ataupun tak menepati keadaan dan masa yang sesuai. Jadi orang kata berani yang berada dalam keadaan tengah ni, di antara penakut yang amat sangat dengan berani yang tak bertempat ni, itu adalah sifat yang terpuji. Dan bila kita mengambil sifat berani ni, kita baru start daripada level bawah. Yang mana sifat berani yang paling tinggi ni, yang atas sekali adalah Nabi SAW. Dalam peperangan Hunain tu, Nabi SAW berhadapan dengan 20,000 orang. Semua sahabat masa tu, bila dah ditembak dengan anak panah, diorang ni macam berkelaran lah. Diorang berpecah-pecah. Sebab Hunain tu macam sahabat tu dikepung. Maksudnya para sahabat Ridwanullah alaihim datang dan mereka ni semua macam berada di atas bukit macam tu, menembak ke arah bawah. Jadi Nabi SAW bukan dia lari ke belakang, bahkan dia ke hadapan. Sambil disebut apa? Ana nabiyyu la kadhib. Ana nabiyyu la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah Nabi yang tidak pernah mendusta. Tidak pernah berlaku dusta. Aku adalah anak kepada Abdul Muttalib. Jadi masa tu Sufyan bin Harithah. Sufyan ada dua. Sufyan bin Harb dengan yang Pak Mentua Nabi SAW dan yang ketua kaum Quraisy. Ada lagi satu Sufyan bin Harithah. Dia tengah pegang tali yang memegang tali yang untuk kita nak, tali yang pegang kepala kuda tu, dia pegang. Takut Nabi SAW nak ke hadapan. Dan dikatakan para sahabat ni bila berlaku peperangan, jadi bila waktu yang getih tu, waktu yang musuh tengah kepung, masa tu dia orang berlindung bawah Nabi SAW. Dan bila berlaku satu benda yang menakutkan di Makkah, maka Nabi SAW, bukan Makkah, di Madinah, maka Nabi SAW orang yang pertama yang akan keluar dan pergi cek. Contoh macam zaman kita ni ada kebakaran ke, ada meletup sini ke meletup sana. Kita kalau orang biasa memang tak berani nak pergi. Duduk rumah je lah. Stay safe. Kita jaga kita. Tapi Nabi SAW orang pertama yang pergi sana, pergi cek dulu. Dia berkata, lan tura'u. Janganlah. Tak payah risau, tak ada apa. Jadi itu kaedah dia. Setiap sifat yang terpuji, dia kadang-kadang ada opposite kan. Opposite maksudnya opposite yang pertama terlampau negatif. Dan opposite yang kedua berlebihan pula. Jadi sifat yang terpuji ni tengah-tengah, tapi atas darjat yang paling atas sekali dalam sifat tu adalah Nabi SAW. Contohnya jangan sifat ni lah, sifat kata marah kan. Sifat marah ni yang tengah-tengah ni sifat kata yang mengikuti jejak Nabi SAW lah. Sifat marah ni apa opposite dia? Penyabar dan pemaaf. Opposite. Lawan dia. Penyabar dan pemaaf.
Betul tak? Oh. Bukan, yelah, cerita pasal sabar memang. Tak, maksudnya kita nak cerita pasal sifat marah ni, apakah sifat yang terpuji bila kita marah. Okay, marah yang tengah-tengah ni, yang mengikut Nabi SAW ni, marah yang kerana Allah, betul tak? Marah ni perlu juga. Tapi dia perlu berdasarkan ilmu lah. Jadi marah yang tengah-tengah ni, marah yang kerana Allah Ta'ala. Okay, opposite dia adalah yang tak marah langsung, faham tak? Orang maki dia, orang caci dia, fitnah macam dia, senyum je. Reda je. Tak apa, saya memang dilahirkan untuk kamu saya dimaki, dicaci. Dia macam orang kata macam apa? Tiang tunggul. Macam batu, tak ada perasaan. Senyum. Okay, itu ni opposite yang teruk sangat lah. Dia tak marah langsung, tak ada perasaan. Orang nak bully dia, suka hati. Sifat, okay, sifat opposite yang lain, dia marah tak tentu pasal, faham tak? Tak ada sebab marah. Cakap-cakap sikit marah. Panas baran. Jadi yang tengah-tengah ni adalah iaitu sifat marah kerana Allah SWT. Ini Allahumma salli. Nabi SAW dia tak pernah marah untuk diri dia, tetapi dia hanya marah untuk Allah. Dan apabila hukum-hukum Allah Ta'ala dilanggar, maka Nabi SAW bila marah, tak ada siapa yang mampu lawan marah dia. Tapi sini yang kita nak faham, bahawasanya tak ada salah untuk kita marah untuk diri kita sendiri. Kalau kita nak mempertahankan diri kita sendiri, tak ada masalah. Sebab apa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beritahu, man istughdib falam yaghdab fahuwa himar. Barang siapa yang ada orang yang menyebabkan dia marah ataupun cari pasal dia menyebabkan dia marah. Orang cari pasal ni banyak. Lalu dia tak marah, maka dia sebenarnya dia himar. Dia sebenarnya macam keldai. Ada perasaan. Kau tengok keldai, ada perasaan. Kalau letak buku banyak, letak macam-macam barang, letak macam-macam barang atas dia, muka dia macam tu je. Tak ada perasaan, faham tak? Man istughdib falam yaghdab fahuwa himar. Jadi orang kata, kalau kita nak marah untuk diri kita ni, orang kata sekadar nak menjaga air muka lah. Tapi kalau boleh tak adalah sampai tahap kita menghina ataupun menjatuhkan orang lain. Kita tengok keadaan orang tu, kita sabar dan kita ingatlah bahawasanya Allah SWT bersama dengan orang sabar. Tapi mungkin dalam satu keadaan tu dia melampau sangat. Jadi kita bagi dia peringatan lah. Supaya jaga mulut. Tak elok cakap macam ni. Biasanya setengah orang dia beritahu jaga mulut lah. Diam atau jaga mulut. Kita warning lah tu. Yang melampau sangat ni. Diam atau berkata baik. Atau orang Melayu kita selalu sebut jaga mulut. Jaga mulut tu maksudnya dah tahap melampau lah tu. Jadi orang kata sifat marah ni, yang kerana Allah Ta'ala ni, tengah-tengah sebaik-baiknya. Dan Nabi SAW dah capai sifat yang paling tinggi kat situ. Kita ni baru nak belajar ambil sifat. Jadi setiap sifat yang terpuji tu, dia seolah ada dua opposite. Satu yang melampau teruk, satu yang melampau terlebih bagus, terlebih bagus, tapi macam melampau-lampau. Jadi yang elok tu adalah sifat yang tengah-tengah tu. Faham tak? Contoh sifat lain apa? Lebih kurang macam tu lah.
Jelas Syed. Jelas Ustaz. Cakap pasal marah tadi tu, pernah juga kan Ustaz kan, Nabi SAW marah orang yang hina baginda kan. Terutama macam hina baginda depan-depan lah. Cakap macam-macam. Pernah juga kan peristiwa macam tu. Maksudnya Nabi pernah lah marah, maksudnya macam Ustaz kata tadi lah, marah tu tak ada lagi bila orang cakap pasal kat kita, kita macam relax je, tak marah. Maksudnya Nabi ada juga marah. Cuma Nabi macam Ustaz katalah, Nabi tak adalah melampau ataupun tak adalah Nabi pergi pancung sendiri ke orang tu. Tak pernah Nabi tak buat macam tu lah. Betul Ustaz? Tak, Nabi SAW bila orang marah diri baginda SAW, zat dia, orang caci maki dia SAW, Nabi sabar. Maksudnya dia tak akan lawan lah. Itu yang Nabi SAW bila dia berada dalam situasi macam tu, untuk mengelakkan keadaan lagi teruk, dia beredar lah. Biar orang tu shock sendiri. Shock sendiri, kutuk-kutuk, maki kan. Jadi Nabi SAW beredar. Nabi SAW bila tak suka sesuatu, maka dia akan beredar. Azhaba wa asyah. Dia akan pergi ke tempat lain. Macam tu lah. Tapi saya rasa benda tu paling efektif lah. Bila orang tengah-tengah marah tu, kita buat-buat, ada orang nak call lah. Kita blah macam tu, biar dia shock sendiri. Satu, dia menghilangkan sifat marah kita sebab kita dah beredar. Satu lagi, kita menambahkan kemarahan dia. Sebab kita seolah buat bodoh kat dia. Maksudnya bijaksana lah. Jadi orang tu, yelah, dia sebenarnya nak kita dengar dia. Faham tak? Supaya kita ni lebih terasa dan dia boleh boleh menyumpah seranah ataupun mengeluarkan apa yang ada kat dia kan. Tapi bila kita dah pergi, siapa nak dengar? InsyaAllah. Faham tak? Hikmah daripada paling banyak saya buat yang ikut Nabi ni lah. Bila marah, pergi tempat lain. Tapi saya pernah juga dengar riwayat Ustaz yang mengatakan Nabi puji sahabat yang membunuh kafir yang menghina Nabi. Lepas tu sahabat tu marah. dia pergi bunuh sahabat tu. Lepas tu dia pergi jumpa Nabi. Nabi macam pujilah tindakan dia, bahawa tindakan dia tu betul. Ada yang riwayat lain tu Nabi macam kisahnya Nabi macam diam sebab orang tu dia hina Nabi. Lepas tu dia takut kan, dia pergi minta maaf dengan Nabi lah, direct jumpa depan-depan. Dia minta maaf 3 kali, minta maaf, Nabi diam je. Lepas tu bila dah 3 kali tu Nabi pun maafkan dia. Tak apalah, maafkan, lepaskan kan. Lepas tu Nabi tanya sahabat lah macam, kenapa tak bunuh dia? Sebab aku dah bagi isyarat, kenapa tak bunuh kan? Lepas tu sahabat macam, Rasulullah ada bagi isyarat ke? Sebab Nabi tak dibenarkan untuk bagi jelingan mata. Sebab kalau macam bagi jelingan mata kan macam pancung lah. Nabi-Nabi ni tak diberikan keizinan oleh Allah, haram untuk memberi jeling mata supaya macam rahmat Allah Ta'ala lah, banyak nyawa yang selamat. Yang tu saya pernah dengar ke Ustaz. Jadi kira macam mana tu Ustaz, maksudnya kalau riwayat yang mengatakan macam tu? Yang sahabat ni saya tak pasti, kena check balik. Dia katakan sahabat ni dia bukan, wallahualam dia sahabat ke tak, tapi dikatakan maksudnya dia ni pernah masuk Islam, kemudian dia murtad. Tak, dia keluar Islam. Okay, kalau murtad ni satu kes yang berat. Kemudian apa yang berlaku lepas dia murtad tu, bukan dia cukup sekadar dia murtad, bahkan dia tahu selok-belok orang Islam. Dia tahu mana kelemahan-kelemahan orang Islam. Jadi dia cerita habis. Bahkan dia mungkin dia sewa 2 hamba wanita mengutuk-ngutuk
nyanyi-nyanyi ke mengutuk-kutuk Nabi SAW dan Islam lah. Jadi di situ yang Nabi SAW halalkan darah dia. Kalau nampak dia pegang pintu ataupun kelambu Kaabah tu, bunuh je. So apa, dia dah melampau-lampau sangat. Satu kes lagi, makam para Anbiya alaihissalam dengan Nabi SAW sebagai penghulu para Nabi ni, makam yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Memang orang kata dari segi mazhab 4. Mazhab Imam Malik, siapa yang menghina Nabi SAW atau mungkin para Nabi yang lain, dibunuh serta-merta. Tak ada nak soal bicara, faham tak? Tapi dalam mazhab Syafi'i masih lagi ada perbincangan dan tolak ansur. Mungkin dia dibawa. Nanti dia dalam buku ni dia akan cerita lah. Right. Kita Syifah ni dia akan cerita jelas. Mungkin akan dibawa ke mahkamah, di soal bicara semua. Baru dan kemudian dia soal siasat, barulah ditengok balik nak hukum mati ke tak. Tapi biasanya orang ni didenda lah, bukan dibunuh dalam mazhab Syafi'i. Walaupun mungkin ada pendapat lah. Jadi yang kata zaman sekarang ni sangat salah lah bila Nabi SAW dihina. Kita serta-merta dengar orang tu, kita bunuh dia, faham tak? Satu sebab apa? Akan menyebabkan gambaran Islam tu semakin teruk, semakin diconteng arang, faham tak? Agama Islam dah dikenali sebagai agama teroris, di Islamfobia di barat kan. Dan bila berlaku macam ni, yang berlaku kat France tu, ada seorang cikgu ni menghina Nabi SAW, serta-merta orang penggal kepala dia, bunuh dia. Mana boleh? Saya kalau boleh tangkap orang tu, soal siasat. Kenapa dia cakap macam ni? Faham tak? Dibawa ke mahkamah, disaman ke apa ke. Supaya kehormatan Nabi SAW tu terjaga. Walaupun Nabi SAW ni, kehormatan dia, maqam dia, darjat dia dah dijaga oleh Allah Ta'ala. Tapi kita sebagai umat Islam, kita pertahankan. Yang kedua, maksudnya gambaran Islam tu cantik. Kita nak kekal ni cantik. Dan antara isu yang saya pernah bincang dengan ustaz-ustaz, mungkin yang ada di India atau Pakistan, isu hina Nabi ni jadi isu politik. Jadi contohnya kita ni kat Malaysia, kita kalau jatuhkan seorang pemimpin parti politik tu, kita akan kaitkan dia dengan skandal, macam-macam skandal tak? Skandal rasuah, skandal apa? Skandal dengan seorang wanita, betul tak? Untuk menjatuhkan dia. Tapi di luar sana, dia orang nak menjatuhkan seseorang tu dengan mengatakan bahawasanya dia ni nak menjatuhkan seorang menteri tu. Dia beritahu dia ni hina Nabi, hina sahabat dia. Faham tak? Kerana agenda politik. Jadi orang mungkin takkan mengundi, takkan sokong. Jadi orang kata soal hina Nabi SAW ni kena berwaspada. Kita jangan jadi daripada golongan yang menghina Nabi SAW. Dan kalau Nabi SAW dihina, kena soal siasat dulu. Kena cek betul-betul dulu. Siapa yang menghina, siapa yang dihina, apa tujuan orang tu. Kenapa dia menghina Nabi? Antara orang yang buat video fitnah tahu tak? Tahun 2006 ke 2007. Tahu tak, ada seorang Belanda ni. Dia salah seorang ketua salah satu parti di Belanda. Cerita ni ada kat YouTube. Boleh tengok. Dia bagi tahu dia menghina Nabi SAW bukan sebab dia nak hina. Tetapi sebenarnya dia menghina Nabi SAW sebab nak cari populariti. Dia nak cari pengundi yang lebih. Nak tarik perhatian manusia untuk apa? Ke parti dia. Jadi lepas tu bila dia dengar orang Islam banyak marah, banyak sedih, dia kajilah tentang sirah Nabi SAW, siapa Nabi Muhammad SAW.
Maka bila dia selidik balik, rupanya dia ni adalah memang salah seorang para nabi, para anbiya alaihissalam, bahkan dia adalah penghulu para anbiya, bahkan dia adalah penutup segala nabi. Jadi masa tu dia masuk Islam. Dan gempar dunia dengan masuk Islam dia. Bahkan dia semayang, dia pergi ke Arab Saudi, dia semayang depan Madinah, depan Raudah. Jadi orang kata cerita tentang soal menghina Nabi SAW ni bukan satu benda yang mudah. Panjang pula cerita pasal ni. Okey, sama-sama. InsyaAllah. Ustaz, tak ada kelas ke 10.30? Sekejap. 10.45. Aku Ustaz ada kelas. Okey, sekejap. Syed. Okey, sambung Syed. Sambung. Jelas lah Syed tentang isu Ustaz. ni. Jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Yang sedihnya orang jadikan kesempatan ni, isu tentang hina Nabi SAW jadikan isu jadi agenda politik untuk menjatuhkan orang lain. Maksudnya tak Sama-sama. betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal orang tu mungkin tak hina pun Nabi. Tapi dia fitnah. Manipulasi. Bahawasanya orang tu memfitnah Nabi. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Takmiluhu sallallahu alaihi wasallam bi anwa'il wahyi thalathah. Wa minha anna Allah ta'ala kallamahu bi anwa'il wahyi wa hiya thalathatun ahaduha ar-ru'ya as-sadiqah والثاني الكلام من غير واسطة والثالث مع جبريل عليه الصلاة والسلام. Maksudnya Allah Ta'ala telah berbicara dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan semua jenis wahyu, dan ia adalah 3 jenis. Mimpi yang pertama, mimpi yang nyata. Kedua, bercakap tanpa perantaraan. Ketiga, bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Ini alaihi salatu wassalam Ustaz kan? Alaihi salatu wassalam. Okey, sama-sama. اشتمال كتابه صلى الله عليه وسلم على الكتب السابقة، ومنها أن كتابه صلى الله عليه وسلم مشتمل على ما اشتملت عليه التوراة والإنجيل والزبور وفصل بالمفصل. Kitabnya sallallahu alaihi wasallam. Tu silap. Wafuddila. Dan Nabi SAW diberi kelebihan dengan al-mufassal. Wafuddila bil mufassal. Kitabnya sallallahu alaihi wasallam merangkumi semua perkara yang terdapat dalam kitab yang terdahulu. Maksudnya bahawasanya kitabnya sallallahu alaihi wasallam merangkumi semua perkara yang terdapat dalam Taurat dan Injil dan Zabur, dan diberikan dengan kelebihan mufassal. Okey, al-mufassal ni terbahagi kepada 3. Mufassal ni terbahagi kepada berapa? 3. Okey. Yang pertama, bahagian pertama daripada surah Al-Hujurat sampai surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Bahagian pertama daripada Hujurat sampai surah Al-A'la dipanggil Awail Al-Mufassal. Awail Al-Mufassal, maksudnya mufassal yang pertama. Okey, yang kedua, bahagian kedua mufassal ni daripada surah Al-A'la sampai surah Ad-Duha.
Itu bahagian kedua, maksud bahagian yang tengah-tengah. Daripada surah Al-A'la sampailah surah Ad-Duha. Okay, bahagian ketiga daripada surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Dipanggil Awakhir Al-Mufassal. Surah Al-Hujurat sampai ke surah Al-A'la tu dipanggil Awail Al-Mufassal. Maksudnya bahagian pertama daripada Mufassal. Bahagian kedua daripada Mufassal adalah surah Al-A'la sampai surah Ad-Duha. Dipanggil apa? Awasil Al-Mufassal. Surah yang ketiga adalah bahagian yang ketiga daripada surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Dipanggil Awakhir Al-Mufassal. Sama-sama. Ustaz, yang mengenai kata diberikan terdapat merangkumi semua perkara yang terdapat dalam Taurat dan Injil dan Zabur tu maksudnya isi kandungan Injil, Zabur dan Taurat tu semua ada dalam Al-Quran, Ustaz. Cuma Allah wahyukan dalam bahasa Arab saja. Macam tu, Ustaz. Ataupun bagaimana, Ustaz? Sebab syariat kita tak sama dengan syariat dulu kan, Ustaz? Kitab Taurat dan Injil ni dikatakan kitab yang berbentuk syariah kepada agama Yahud dan Kristian. Tapi Az-Zabur dikatakan bukan kitab syariat, tapi dia kitab seolah munajah. Bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mungkin ada betul-betul tasbih, tahlil macam lah. Jadi Al-Quran merangkumi tiga-tiga kitab ni. Dia ada syariat, dia ada apa. Tapi Quran ni dia luar biasa sebab dia dalam ni semua ada. Dia ada sirah, dia ada sejarah, dia ada hukum hakam dan dia ada mawa'iz. Dia merangkumi semua tiga-tiga ni. Adapun kita nak kata sebiji macam dalam Taurah ataupun Injil ataupun Zabur ni wallahu alam. Perlu kita rujuk kepada guru kita insya-Allah. InsyaAllah kita rujuk guru dulu lah untuk memastikan tabayyun dengan tawassuq tentang masalah ni. Nak kata sebiji lafzan bilafzin tu lafaz yang lafaz wallahu alam lah. Tapi maksudnya aspek-aspek tu memang semua lengkap dalam Quran. Aspek sirahnya, akhlaknya, akidah, tasawuf dan konsep-konsep apa mentanzihkan Allah, mensucikan Allah. Semua ada dalam Al-Quran. Okay, sama-sama. Jadi sini kitab Taurah dia bagi tahu, dikatakan kita ada faedah daripada Syekh. Kitab Taurah ni dikatakan sangat besar, sangat tebal. Jadi susah untuk orang lain nak menjaga ataupun nak menghafal kitab Taurah ni. Jadi disebabkan itulah bila ada seseorang yang biasa yang mungkin di kalangan para anbiya menghafal kitab Taurah tu, jadi dia dianggap sebagai apa? Orang angkat martabat dia berlebihan sampai ke taraf Tuhan, iaitu Uzair. Dalam Al-Quran disebut waqalatil yahud Uzairun ibnullah. Orang Yahud ni orang kata anak Allah ni Uzair. Dan waqalatil nasara al-masih ibnullah. Tapi agama Kristian bagi tahu yang anak Allah ni Masih Isa alaihi salam. Dan ulama selalu sebut bagi tahu lam yahfazit Taurah siwa arba'u. Lam yahfazit Taurah siwa arba'u.
tidak lain yang menghafal surah Taurah ni melainkan 4. Musa wa Isa wa Uzair wa Yusha'u. Maksudnya yang menghafal Taurah ni 4 saja. Yang pertama Nabi Musa. Lam yahfaz Taurah siwa arba'u Musa wa Isa wa Uzair wa Yusha'u. Yang pertama Nabi Musa. Yang kedua Nabi Isa. Dia katakan Nabi Isa kecil-kecil tu memang Taurah tu dalam kepala dia. Jadi bila dia pergi kepada temple tu, tempat ibadah di Baitul Maqdis tu, kalau ada rahib-rahib yang menyeleweng tu, dia akan tegur lah. Kecil-kecil tu tegur depan-depan tu. Macam mana pendeta atau rahib tu tak malu. Atau kalau dia nak ubah ke ataupun dia terlupa ke. Jadi Nabi Isa akan tegur. Lepas tu yang ketiga adalah Uzair. Uzair ni ada orang kata dia adalah Nabi. Ada orang kata dia orang alim. Alim Bani Israel. Ada yang kata dia orang yang salih, wali yang salih. Tapi yang paling kuat mengatakan dia alim lah. Orang alim. Bukan Nabi. Lepas sekali Yusha'. Yusha' ni dikatakan dia adalah khadam Nabi Musa AS. Kemudian Allah Ta'ala angkat dia kepada satu martabat para Nabi. Jadi seorang Nabi. Jadi subhanallah zaman kita ni orang hafal Quran terlampau ramai, tak terhitung. Yang hafal kat Malaysia tak terhitung, yang hafal kat Indon, yang hafal kat Arab sana tak terhitung. Bahkan Quran ni subhanallah, orang yang tak tahu bahasa Arab langsung, tak tahu tata bahasa langsung, dia boleh hafal. Padahal bila tanya maksud, tak tahu langsung. Antara mukjizat yang berada dalam Quran, dia hafal oleh orang Arab dan Ajam. Dan dia hafal oleh yang kecil dan yang besar. Faham tak? Jadi katakanlah orang tua dah sampai satu tahap tua, dia dah lupa macam-macam. Dia mungkin dah lupa Quran yang dia hafal tu. Kalau dia silap baca, akan ditegur oleh budak kecil yang umur dia mungkin 6, 7, 8 tahun. Kata maksudnya Allah Ta'ala menjaga Al-Quran ni dengan satu penjagaan yang luar biasa. Kalau orang Arab hafal tu tak pelik lah. Sebab dia sedikit sebanyak ada kaitan dengan bahasa dia orang. Yang kita ni Ajam. Orang Ajam yang memang bukan bahasa kita ni, kita boleh hafal. Itu yang pelik tu. Tapi bila kita check balik, minta budak hafal Quran, tapi bukan hafal Quran, hafal maksud Quran. Kan kita ada Quran, ni Quran kan, terjemahan dekat tepi tu. Minta dia hafal atau tasmik, macam kat quiz. Rasanya dia pun jam otak dia kan, dia tak boleh nak hafal tu. Tapi dia boleh hafal Quran ni. Kan, betul tak? Jadi subhanallah. Walaupun bahasa Melayu, tapi minta dia hafal, dia mungkin agak sukar untuk dia hafal. Tapi Quran yang bahasa Arab, yang bukan bahasa dia boleh hafal dan tasmik. Bahkan dia mungkin dia boleh ingat sampai mati. Itu antara orang kata mukjizat Al-Quran yang kita susah nak kata. Bahkan rasanya nak hafal Quran dikatakan macam untuk nak menghafal Quran tu mungkin lagi mudah daripada menghafal kitab-kitab mata-mata ilmu semua. Okay, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Mudha'afatu ajri ummatihi sallallahu alaihi wasallam ma'a qillatil amal. Faminha anna ummatahu aqallu amalan mimman qablahum wa aktsaru ajran kama jaa'a fil hadits sahih. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih sikit amalannya dari umat sebelumnya dan berlipat ganda pahalanya. Maksudnya
bahawasanya umat Nabi SAW terlebih sikit amalannya dari umat sebelumnya dan paling banyak pahalanya seperti mana disebutkan dalam hadis yang sahih. Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina. Ini antara kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang orang kata kita kena hargai sangat. Sebab kita tak sama dengan umat-umat terdahulu yang umur dia mencecah 300, 500, 1000 tahun. Dan semayang mereka pun banyak. Tetapi kita ni umur kita pendek. Tetapi kita ada amalan-amalan seperti Lailatul Qadar. Dan selain daripada itu, yang menyebabkan seolah-olah umur kita sama dengan umur diorang. Tetapi, dan amalan kita seperti amalan diorang walaupun umur kita sangat singkat. Jadi orang kata antara kelebihan umat Nabi SAW adalah qillatul amal wa kathratul ajr. Yang pernah sebut oleh Syekh Hisham Hafizahullah. Antara kelebihan umat Nabi SAW adalah qillatul amal, sedikit amalan, wa kathratul ajr, dan banyaknya pahala. Qillatul amal wa kathratul ajr. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, boleh Ustaz kongsikan satu amalan yang sikit, ringkas tapi besar ganjaran dia? Amalan ni yang saya selalu cuba buat tu yang dua perkataan yang mudah disebut tetapi berat di mizan tu. Subhanallah bihamdik, subhanallahil azim. Itu sangat famous. Dua perkataan yang sangat mudah disebut tetapi sangat berat di mizan. Subhanallah bihamdik, subhanallahil azim. Jadi Allah SWT akan hapuskan dosa kita walaupun banyak seperti banyak seperti buih-buihan di lautan. Saya kita berhenti sini ke macam mana? Sekejap. 29 Ustaz. Kita berhenti di 29. Kita berhenti sini, okey tak? Boleh Ustaz, saya ikut Ustaz je. InsyaAllah. Takut Ustaz di kelas kan depan ni. Hari ni mungkin kita tak pergi kelas. Rasanya semalam dah letih sangat. Jadi kita rehat sikit lah. Mungkin minggu depan ni. Badan kurang sedap sikit. Mudahkan Ustaz. InsyaAllah semoga Allah memberi kesembuhan. InsyaAllah. Okey tak? Ada faedah ke daripada kelas ni? Banyak ke sikit? Alhamdulillah. Banyak sangat Ustaz faedah. Adalah satu muka surat ada. Tapi buku surat panjang Ustaz. Buku panjang. InsyaAllah banyak faedah. Moga-moga menghasilkan manfaat dan taqwa Ustaz. Amin. Amin Allah. Dan insyaAllah bermanfaat untuk Syuaib, keluarga Syuaib dan amin. Semua yang berkaitan dengan Syuaib insyaAllah. Kongsi-kongsi insyaAllah. Amin. InsyaAllah Ustaz. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-asr. Innal insana lafi khusr. الذين تواصوا آمنوا بالحق وتواصوا كثيرا وعن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Boleh tutup rekod tutup rekod. Boleh Ustaz. Saya punya ni tengah lost pula network. Saya end terus Ustaz insyaAllah. Okey. Cuma nak beritahu pasal poster tu. Minta Tuan Zam tu